Baik, kita mulakan pelajaran Nahu, muka surat 60 . Baik. Nombor 2 dikatakan fi'il mabni adalah fi'il yang tetap akhirnya dalam satu bentuk atau keadaan. Contohnya kalau kataba, fi'il madi ni, fataha, itu fi'il madi. Kataba telah menulis ia, fataha telah membuka ia. Kalau fi'il amar, uktub, tulislah oleh engkau. Kalau iftah, atau bukalah oleh engkau. Baik, saya ulang kembali. Pelajaran Nahu muka surat 60. Jadi ini termasuk yang dikatakan mabni. Mana ke akhir perkataan tu kita tak boleh nak ubah jadi kataba jadi katabu. Ini jadi katab. Ini matikan atau boleh. Mana kataba fatah. Itu namanya mabni. Tak boleh berubah. Di dalam satu keadaan macam tu. Begitu juga uktub, fi'il amar. Tak boleh baris mati itu tukar jadi baris dhammah. Uktubu, iftahu, tak boleh. Sebab dia fi'il amar. Jadi tandanya mati. Itu dikatakan mabni. Yang termasuk fi'il mabni ialah 1. Fi'il amar. 2. Fi'il madi. 3. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nun inas. Nun inas ni nun perempuan atau nun taukid. Nun taukid yang ada sabdu. Nun yang ada sabdu. Nun inas tu mana? Nun perempuan. Jadi yang menunjukkan jamak bagi perempuan. Contohnya misalnya kata yaf'alna. Yaf'alna mana mereka buat. Jadi na tu nun inas namanya. Nun perempuan. Sebelumnya pun ada. Muka surat 59 tu, yang sebelah bawah. Nun inas. Yazhabna. Mereka pergi. Tazhabna. Kamu pergi. Ni nun taukid. Ada bawah 59, bawah sekali. Nun taukid. Nun taukid ni ada nun sabdu. Yazhabanna. Ia mesti pergi. Ia mesti pergi. Tazhabanna. Engkau mesti pergi. Ini termasuk mabni. Mana tidak boleh berubah. Kita tak boleh nak jadikan yazhabna contohnya untuk muannas. Kita yazhabnu. Yazhabni tak boleh. Sama dengan yazhabanna. Nun sabdu tu tetap nun sabdu, tak boleh berubah. Walau datang huruf jazam ke huruf nasab ke. Baik, keterangan. Fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah akhirnya dengan sebab masuk huruf yang memerintah. Huruf yang memerintah boleh kita katakan kata kerja. Kata kerja. Contohnya perkataan yarji'u. Mabni tak berubah. Mu'rab berubah. Itu bezanya. Kalau mabni tak boleh berubah, mu'rab boleh berubah. Contoh yang boleh berubah ialah contoh yarji'u. Mana ia kembali. Fi'il mudhari. Ini dihukumkan marfu'. Marfu' dengan baris dhammah di akhir, yarji'u. Jadi hukum dia marfu'. Dengan bertanda dhammah. Bisa tu mana boleh. Boleh berubah menjadi mansub. Berbaris atas. Mansub dengan berbaris atas. Contohnya yarji'a. Kenapa yarji'a? Sebab lan. Lan inilah dikatakan kata kerja atau yang memerintah, yang menjadikan fi'il mudhari berubah jadi baris atas.
Jadi lan ini ya, termasuk huruf nasab. Ya. Jadi sekarang bila datang huruf nasab, yarji'ah hukumnya mansub dengan berbaris fathah baris atas. Baik. Lan yarji'ah kerana ada huruf nasab iaitu lan. Boleh juga berubah menjadi majzum. Ya, majzum ni baris mati. Ya, didatangi oleh lam. Contohnya lam yarji' dah jadi mati. Kerana ada huruf jazam iaitu lam. Ya. Ini kena ya, kita pahami tentang perubahan fi'il mudhari. Daripada yarji'u bebas jadi yarji'a sebab lan nasab. Daripada yarji'a boleh jadi yarji' sebab ada huruf lam, huruf jazam. Ya. Jadi huruf jazam ni dia mematikan fi'il mudhari. Jadi bagaimana hukum-hukum dia? Yarji'u marfu', yarji'a mansub, yarji' majzum. Ya. Majzum. Mana majzum tu matilah. Okey. Sedangkan fi'il mabni adalah tetap. Tidak boleh berubah dalam keadaan bagaimanapun. Contoh katabah. Tetap saja kita sebut katabah. Atau lain ja'ala, qara'a dan sebagainya. Fi'il madi baris atas. Akhirnya baris atas. Tidak boleh berubah menjadi katabu. Kita sebut katabu. Tak boleh. Ataupun kita sebut katab. Mati. Pun tak boleh. Ya. Kecuali perubahan sesuai tasrif. Contohnya jadi fi'il amar uktub. Tetap saja ya uktub. Tidak boleh berubah menjadi uktubu atau uktubah. Ya. Kecuali perubahan sesuai dengan tasrif. Ya. Maknanya dengan pelajaran sorof. Jadi ya dia tetap macam tu. Ya. Tetap macam tu. Contohnya uktubah ataupun uktubu, uktubah. Uktub tetap uktub. Ya, katabah tetap katabah. Itu dikatakan mabni. Ya. Okey, muka surat 61. Ya. Muka surat 61 fi'il mudhari' mu'rab. Fi'il mudhari' mu'rab terbagi kepada 3 bahagian. Mu'rab ni yang boleh berubah 3 bahagian. Pertama, marfu' disebut marfu'un. Yang kedua, mansub disebut mansubun. Ketiga, madzum disebut mansubun. Madzum madzumun. Ya. Jadi ingatkan bahawa pada fi'il hanya ada 3 hukum sahaja. Iaitu marfu', mansub, madzum. Apa yang tak ada? Ya, yang tak ada pada fi'il, pada hukum fi'il mudhari' ni, ya. Yang tak ada ialah ia berbaris kasrah, baris bawah. Tak ada baris kasrah atau bawah untuk isim. Isim ada baris bawah. Tapi kalau fi'il dia tidak ada baris bawah, akhir ya, bukan tengah, akhir. Contohnya sekarang marfu' ya, kita baca marfu'. Contoh yaktubu, ia tulis. Yazhabu, ia pergi. Ini fi'il mudhari'. Yaktubu, yazhabu. Dua-dua ni hukumnya marfu'. Sebab apa? Sebab tak ada huruf nasab, tak ada huruf jazam. Ya. Sebab dia tak ada huruf nasab dan huruf jazam, jadi hukumnya marfu'. Nombor 2. Dia berhukum mansub. Kenapa berhukum mansub? Sebab didatangi oleh huruf nasab. Apa huruf nasab tu? Lan. Lan tu huruf nasab. Ya. Jadi sekarang bunyinya apa? Lan yaktubah. Lan tu maknanya sekali-kali tidak akan. Yaktubah, ia menulis. Jadi lan itu termasuk huruf ya, nasab. Ya. Termasuk huruf nasab. Kemudian
lan yazhaba. Sekali-kali tidak akan ia pergi. Ya. Sekali-kali tidak akan ia pergi. Lan tu terjemah sekali-kali tidak akan ia pergi. Yazhaba tu ia pergi. Sedangkan yazhaba kan asalnya yazhabu. Kenapa dia nasab? Ya, sebab ada lan tu huruf nasab. Ya. An lan izan kailam juhud atta au fawaw. Ya, atau huruf nasab. Ya. Nombor 3, madzum. Madzum ni ia berbaris mati. Seperti lam yaktub. Lam yaktub, tidak ia tulis. Lam yazhab, tidak ia pergi. Ya. Sedangkan ia asalnya yazhabu, yaktubu, ya. Bari dhammah. Ia disebabkan oleh huruf jazam. Iaitu huruf jazam ialah lam. Ya, lam. Lam tu huruf jazam. Ya. Jadi lam yaktub, lam yazhab. Ya. Ini perubahan pada fi'il kita kena ambil tahu, ya. Lam yaktub maknanya apa? Tidak ia tulis. Lam yazhab, tidak ia pergi. Ya. Perkataan pergi, tulis sama. Hanya penambahan huruf. Huruf ni yang merubahkan fi'il mudhari' ni. Kalau datang huruf nasab, dia jadi mansub. Kalau datang huruf jazam, dia madzum. Baik, keterangan. Fi'il mudhari' apabila kosong dari huruf yang mempengaruhi, maka tetap dalam keadaan marfu. Maknanya kalau dia sendirian. Bahasa dia kosong tu maknanya bila dia sendirian, macam yang nombor 1 tu, yaktubu, yazhabu tu sendirian. Ia tidak dipengaruhi oleh huruf-huruf, maka hukumnya marfu. Jika ada huruf nasab, maka akan berubah menjadi mansub. Nombor 2. Contoh. Ya, lam, lan yaktuba, lan yazhaba. Begitu juga kalau ada huruf jazam, J-A-Z-M tu jazam, maka akan berubah menjadi majzum. Contoh 3. Ya, lam yaktub, lam yazhab. Ingat tak kita baca surah Ikhlas? Lam yalid wa lam yulad. Kenapa dia mati? Sebab lam tu huruf jazam. Lam yalid, asalnya yalidu. Lam yulad, asalnya yuladu. Ya. Jadi bila datang huruf jazam, dia mati. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ia beranak dan tidak ia diberanakkan. Penjelasan tentang huruf-huruf nasab, huruf jazam akan dibahas kemudian. Baik, kita sambung lagi. Muka surat selanjutnya. Ini muka surat yang ke 62. Tadi 61 ya. Ini 62. 62 ni rajah ya. Ada rajah ni. Ini mustahil. Baik ya. Fi'il yang mu'rab, mana yang berubah ya. Dan tanda-tandanya. Baik. Tengok. Yang atas sekali iaitu al-af'alu. Al-af'alu mana fi'il. Ya, fi'il disebut jamak dia al-af'alu. Yang depannya marfu' tanda hitam tu, marfu' tu hukum. Ya. Hukum marfu'. Ini semasa dia bebas. Kemudian mansubun, marfu'un, kemudian mansubun. Ini hukum mansub. Ya, disebabkan oleh huruf nasab. Yang hujung majzumun. Ya, majzumun, ya, disebabkan oleh huruf jazam. Jadi hukum dia majzum. Ya. Okey. Tengok dia punya marfu ada mislu ya. Mislu tu contoh. Alamatu tu mana tanda ya. Alamatu tu mana tanda. Bukan
alamat macam kita punya address ya, bukan? Alamat itu maknanya tanda-tandanya ya. Jadi kalau alamat address tu N1 tu mana baru alamat ya, address kita. Okey. Sekarang tengok fi'il ya. Pertama, al-mudhari'u, mudhari ni fi'il mudhari'. Sahihu, sahih. Akhir, mana fi'il mudhari' yang sahih akhir. Sahih akhir mana sehat akhir. Huruf fi'il yang tak sehat ya. Ada huruf alif, waw atau ya di akhir ya. Di sebelah huruf mu'tal. Ini dikatakan sahih. Sahih ni sehat. Di akhir ayat tidak ada huruf alif, waw, ya. Atau salah satu ya. Tak ada huruf alif atau waw atau ya. Yang kedua, af'alul khamsah. Af'alul khamsah ni fi'il yang 5. Ya. Fi'il yang 5. Okey. Yang ketiga, al-mudhari'u. Mudhari' ni fi'il mudhari' fi'il mudhari' mu'tal akhir. Al-mu'tal akhir. Mana fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan waw. Maknanya fi'il mudhari' yang sakit akhirnya. Diakhiri dengan waw. Contohnya yada'u tu, yada'u. Ya. Yang keempat, al-mudhari' mu'tal akhir ya bil ya. Mana fi'il mudhari' mu'tal akhir juga sakit dengan ya. Contoh yahdi. Ya. Yang akhir al-mudhari'ul mu'tal akhir bil ya alif. Ya, alif maksurah ni. Yardo. Tanda alif ataupun tanda ya. Ya, itu bukan ya sebenarnya, yardo tu. Ya, yardo, bentuk-bentuk ya. Sebenarnya itu alif, ya. Alif maksurah. Okey. Nak kenal dia ya, contohnya yang atasnya yahdi. Itu baru ya kalau bunyi bawah. Kalau bunyi atas yardo, tapi ada bentuk ya, itu bukan ya, itu alif. Ya. Jadi fi'il mu'tal ni ada 3. Mu'tal dengan waw, mu'tal dengan ya, dan mu'tal dengan alif. Okey. Fi'il mudhari' kita nak ambil satu dulu. Fi'il mudhari' sahih akhir. Ya. Fi'il mudhari' sahih akhir. Contoh yasrobu. Ya. Yasrobu mislu ya, masalu atau mislu, iaitu yasrobu, iaitu ia minum. Ya. Alamat dia, tandanya ialah dhammah. Ya, dhammah. Ya. Okey. Macam mana kita nak baca ni? Ya, nak baca. Nak baca begini. Ya. Yashrabu, ya. Yashrabu fi'il mudhari' sahih akhir. Marfu. Alamatu dhammah. Cuba buat arrow ya. Ambil yashrabu, erokan ke mudhari' sahih akhir. Mudhari' sahih akhir. Daripada mudhari' sahih akhir buat arrow ke nanti ni, silap. Yasrabu. Ya betul. Yasrabu fi'il mudhari' sahih akhir. Daripada sahih akhir naikkan ke atas, iaitu arrow ke marfu. Arrow ke marfu. Kemudian daripada marfu arrow ke alamat, alamatu. Alamatu turun ke dhammatu. Faham tak? Okey. Saya ulang balik. Yashrabu fi'il mudhari' sahih akhir. Marfu. Dia punya hukum marfu. Alamatu dhammah. Alamatu dhammah. Mana alamatu tandanya dhammah? Pada yashrabu depan bu tu. Ya. Kemudian ini yang apa ya? Yang marfu. Cuba tengok yang mansub pula. Ya. Lan yashroba. Ya.
Lan yashroba. Yashroba ya. Yashroba fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari sahih akhir mansub. Macam tadi juga. Lan yashroba fi'il mudhari sahih akhir mansub. Alamatu fathah. Fathahatu tu fathah dari atas. Itu yasroba. Kenapa yasroba? Sebab lan tu. Lan turut nasab. Baik. Yang ketiga. Yang ketiga ujung Lam yashrob. Kena sebut fi'il mudhari sahih akhir madzum. Fi'il mudhari sahih akhir madzum. Alamatu sukun. Alamatu sukun. As-sukunu. Sukun tu mana mati. Baris mati. Kenapa baris mati? Sebab datang huruf jazam. Lam tu. Lam yashrob. Okey, cuba seorang dua boleh buka. Kita bunyikan. Kita bunyikan. Ambil yashrobu dulu. Yashrobu. Fi'il mudhari sahih akhir. Lagi. Marfu. Alamatu dhammah. Macam tu. Yashrabu fi'il mudhari sahih akhir. Marfu alamatu dhammah. Lan yashroba. Alamatu fathah fi'il mudhari sahih akhir mansub alamatu fathah yashroba. Okey, yang ketiga ujung lam yashrob. Alamatu as-sukun mana sukun tu baris mati. Yashrob bukan fa'il fi'il. Fi'il jangan fa'il. Fi'il Okey, ini nombor 1 Baris nombor 1 iaitu tentang fi'il mudhari sahih akhir. Baik, yang kedua ini ia dikatakan af'alul khamsah. Af'alul khamsah ialah fi'il yang 5. Fi'il yang 5. Fi'il yang 5 di sini dibagi satu contoh satu yazhabani. Tapi kalau nak tengok fi'il yang 5, kita boleh rujuk kembali. Cuba tengok muka surat 55 56. 56. Muka surat 56. Cuba buka muka surat 56 sekejap Yang tadi jangan hilangkan yang tadi Okey. Dah jumpa dah. Tengok 56 56 atas sekali yaf'alani ke bawah taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Ini fi'il mudhari yang ada nun. Jadi fi'il mudhari yang ada nun dikatakan af'alul khamsah, fi'il yang 5. Semua fi'il mudhari dia ada af'alul khamsah. Baik, yaf'alani maknanya ia berdua buat. Taf'alani engkau berdua buat. Yaf'aluna mereka buat. Taf'aluna kamu buat. Taf'alina engkau perempuan buat. Itu kita dah pelajari dulu. Kalau contoh yang lain yazhabani contohnya. Ia berdua pergi. Tanda berdua alif nun. Kalau tazhabani engkau berdua pergi. Ada alif nun. Yazhabuna mereka pergi. Tanda mereka ya wa nun. Tazhabuna kamu pergi. Tazhabina
engkau perempuan pergi. Kalau lain perkataan, yasjudu, yasjudani. Ia berdua sujud. Kalau engkau berdua sujud, tasjudani. Tanda berdua alif nun tu. Kalau mereka yasjuduna, kalau kamu tasjuduna, kalau engkau tasjudina. Ini namanya af'alul khamsah, ya. Yang ada nun. Macam mana hukum fi'il mudhari' af'alul khamsah? Balik semula kepada pelajaran 62, ya. Baik, tengok balik pelajaran 62. Kita ambil sekarang ni ialah perkataan yazhabani. Yazhabani ni nun dia masih kekal. Pada peringkat awal marfu dia masih kekal. Jadi macam mana nak kita i'rabkan dia macam yang di atas? Begini. Yazhabani kena sebut af'alul fi'il af'alul khamsah. Yazhabani af'alul khamsah marfu. Sebab dia masih ruangan marfu. Yazhabani af'alul khamsah marfu. Alamatu subutun nun. Subutun nun tu subut mana tetap. Ya, tetap nun. Nun dia tetap. Ini pada peringkat awal sebab belum datang huruf nasab atau huruf jazam. Jadi dia tetap nunnya. Disebutlah subutun nun. Ya. Saya ulang balik. Yazhabani af'alul khamsah marfu. Alamatu subutun nun. Alamatnya tetap nunnya tak hilang. Baik. Yang tengah pula. Lan yazhaba. Lan yazhaba af'alul khamsah. Mansub. Mansub ni disebabkan dia lan tu lah. Mansub. Alamatu hasbun nun. Buang nun. Hasbun, hazab. Ya, hasbun nun tu mana buang. Asalnya yazhabani. Ya, bila datang huruf nasab, nun tu, ya kerana dia af'alul khamsah dan nun tu dibuang. Lan yazhaba. Ya. Kemudian madzum. Yang ruang madzum lah. Lam yazhaba. Af'alul khamsah madzum. Alamatu hasbun nun. Buang nun. Jadi dalam mansub dan madzum yang ada nun kena buang. Kena buang nun dia. Disebut hasbun nun. Ya. Macam tu dia punya i'rabnya. Ya. Minta lagi seorang dua. Ya, cuba sebutkan balik. Ya. Yang yazhabani dulu. Yazhabani af'alul marfu. Okey, lam yang tengah pula lan yazhaba hasbun nun. Yang akhir lam yazhaba hasbun nun. Jadi, bila datang huruf nasab, hilang nun. Bila datang huruf jazam, hilang nun. Macam itulah hukum. Ya, dalam pelajaran nahu. Ya, sebab itu kita jumpa dalam Quran contoh awal-awal ayat. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu wattaqun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Yang fa illam taf'alu. Lam taf'alu. Asalnya taf'aluna. Ya, asalnya taf'aluna. Ada nun. Kerana huruf jazam lam taf'alu. Kemudian depannya walan taf'alu. Walan, lan tu huruf nasab. Jadi taf'alu juga hasbun nun. Asalnya taf'aluna. Jadi bukan af'alul khamsah ni bukan sekadar yazhabani ya. Mana pecahan af'alul khamsah tu ada 5. Itu yazhabani, tazhabani, yazhabuna, tazhabuna, tazhabina. Ya.
Semua tu hukumnya sama. Bila marfu subutun nun, bila mansub hasbun nun, bila madzum hasbun nun. Ya. Okey. Kita ha. Patutnya yazhabani itu akan jadi yazhaba tanpa alif dan nun. Ada alif. Alif tu tanda berdua. Oh, alif masih ada lah. Nun tu hilang. Sebab alif tu masih mengekalkan tanda berduanya. Kalau tak ada alif tu, tak tahu dia berdua ke seorang. Macam tu. Ya. Jadi alif tu tanda berdua. Ya. Yang hilang, nun. Nun tu hilang. Sama dengan tadi yang muka surat 56 tu. Samalah. Kalau kita jadikan dia huruf datangkan huruf jazam, hilang nun. Kita datangkan huruf nasab, hilang nun. Macam tu. Kalau tak, itulah asal dia. Macam tu. Itu sebab itu Quran ini dipegang oleh nahu dan sorof. Ya, ada nahu, ada sorof. Jadi itu yang ya, Quran ini ya, bahasa dia ada kekuatan di antara bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab ni ada kekuatan ya, dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Baik, okey, kita masuk nombor 3 ya. Nombor 3 ni sebut mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal akhir namanya. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Ya. Apa makna yad'u? Makna ia seru. Ia seru. Ya. Ini fi'il mudhari' yang diakhiri dengan waw. Diakhiri dengan waw dikatakan mu'tal. Mu'tal ni fi'il sakit. Sakit akhir dengan waw. Jadi fi'il ada sahih, ada mu'tal. Sahih sehat. Mu'tal sakit. Ya. Okey. Sekarang ni yad'u. Ya, asalnya ya, kalau ikutkan sorof bunyinya yad'u. Macam yaf'ulu. Yad'u. Tapi oleh kerana akhir mu'tal, jadi tak wajib dibariskan. Wa tu tak wajib dibariskan dhammah. Jadi berhenti sampai ain saja. Yad'u. Macam tu. Ya. Jadi kalau tak ada baris, kita mesti bunyikan dia yad'u juga. Apa sebab? Wa tu menunjukkan dhammah. Wa tu menunjukkan dhammah. Jadi yad'u. Macam tu. Ya. Macam mana hukum sekarang ya? Tengok ya. Yad'u fi'il mudhari' mu'tal akhir. Marfu' alamatu dhammatun muqaddaratun. Dhammatun maknanya dhammah baris depan. Muqaddaratun ditakdirkan. Macam mana ditakdirkan? Yaitu waw depan wu. Seolah-olahnya yad'u, tapi tidak boleh. Ya, tak boleh dibariskan, ditakdirkan sahaja. Dalam i'rab ya, seolah-olahnya dia berbunyi yad'u. Macam tu, yad'u. Ya. Cuba ulang. Yad'u fi'il mudhari' mu'tal akhir marfu' alamatu dhammatun muqaddarah. Ya. Dhammatun muqaddarah. Ya. Dhammah tu mana baris dhammah baris depan. Muqaddarah ingat ya, ditakdirkan. Macam mana yang ditakdirkan? Yad'u. Seolah-olah wa tu ada baris dhammah. Yad'u. Macam tu. Tapi tak boleh letak dhammah sebab dia mu'tal akhir. Ya. Macam yasrobu, kan yasrobu baris dhammah. Yasrobu. Sebab dia sahih bolehlah baris dhammah. Kalau dia mu'tal tak boleh baris dhammah. Ya. Ditakdirkan saja.
Baik, lan yad'u yang tengah. Lan yad'u. Jadi yad'u jadi yad'u. Balik atas. Yad'u. Fi'il fi'il mu- fi'il mudhari mu'tal akhir mansub. Alamatu fatahatun. Fatahatun tu makna fathah tu balik atas. Zahiratun tu zahir nampak. Pada waw tu ada baris atas wa tu. Yad'u wa. Wa tu zahir. Nampak. Zahir tu nampak lah. Ya. Zahir tu makna nampak. Ya. Lan yad'u wa fi'il mudhari mu'tal akhir mansub. Alamatu fathatun zahiratun. Zahiratun. Ya. Baik. Yang akhir lam yad'u, yang hujung tu lam yad'u. Dah hilang waw. Fi'il mudhari mu'tal akhir madzum. Alamatu hasful akhir. Hasfu buang, akhir huruf akhir. Disebutlah hasful akhir. Mana buang huruf akhirnya. Apa huruf akhirnya? Iaitu waw. Itulah nasib huruf mu'tal. Bila datang huruf jazam, waw tu kena buang. Waw yang dikatakan sakit tu, huruf sakit tu, ya kena buang. Ya. Jadi, ya, bunyinya yad'u. Asalnya ain waw mati depan u. Macam contoh atas sekali yasrob, rob mati. Yad'u. Tu waw tu mati. Tapi waw tu kena buang sebab dia mu'tal. Ya. Okey, cuba ulang balik sekali lagi. Daripada awal, yad'u tadi. Yad'u fi'il mudhari. Marfu. Yang kedua, yang tengah. Ya. Alamatun zahir, fathatun zahiratun. Yang akhir ya, macam itulah dia punya i'rab dia ya. Ini untuk waw. Bagaimana untuk ya pula? Macam ni untuk ya pula. Ya. Tengok yang ke berapa ni? Yang keempat ya. Yang keempat fi'il mudhari mu'tal akhir dengan ya. Dengan ya tu bilia dengan ya. Contohnya yahdi. Yahdi maknanya ia pimpin. Ya. Ia pimpin. Jadi mana mu'tal dia? Ya tu, yahdi ada ya tu. Ya ni tak ada titik. Tapi kita tahu dia ya sebab bunyi dal tu bunyi bawah. Kalau dal tu bunyi atas, da contohnya, itu bukan ya, tu alif. Alif maksurah. Tapi kalau bunyi bawah, yahdi, ada ya, tu makna ya lah tu. Baik, macam mana i'rabnya sama juga. Yahdi fi'il mudhari mu'tal akhir marfu. Ya alamatu dhammatun muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan pada ya seolah-olah bunyinya begini. Yahdi yu. Yahdiyu, ya depan yu, tapi oleh kerana dia mu'tal akhir, dia huruf mu'tal, huruf sakit, tak boleh didomahkan, hanya ditakdirkan. Ya. Seolah-olahnya adalah baris domah pada ya tu, yahdiyu. Tapi tidak boleh dinampakkan. Ya. Okey, bagaimana kalau datang huruf nasab? Lan yahdiya. Yahdiya daripada tak ada titik, sekarang kita letak titik sebab nak bunyikan ya atas ya. Jadi kena letaklah titik ya, yahdiya. Sekali-kali tidak akan ia pimpin. Lan tu makna sekali-kali tidak akan. Yahdiya ia pimpin. Macam mana i'rabnya? Lan yahdiya fi'il mudhari mu'tal akhir
mansub. Alamatu fathatun zahiratun. Fathatun zahiratun, fathah yang zahir, yang nampak. Yahdiya. Nah, nampak? Yahdiya. Ya tu nampak jelas. Ya. Okey. Yang hujung lam yahdi. Lam yahdi tidak ia pimpin. Mana hilang ya? Dah hilang dah ya. Yahdi. Sebab apa? Sebab dia ni mu'tal akhir, datang huruf jazam, huruf mu'tal kena campakkan. Ya. Macam mana i'rabnya? Lam yahdi fi'il mudhari' mu'tal akhir majzum. Alamatu hasful akhir, buang huruf akhir. Itu nasib huruf mu'tal. Bila datang huruf jazam, kena buang huruf mu'talnya. Ya. Okey. Yang akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Alif maksurah, alif tegak ke alif bengkok. Kalau alif bengkok, bentuk ya lah. Yardo, ni alif bengkok ni. Yardo. Sebab dia bunyi atas, artinya alif maksurah. Kalau bunyi bawah, yardi, tu ya. Kalau bunyi atas, yardo, ada ya macam tu bukan ya, tu alif. Alif maksurah namanya. Baik. Sekarang ni yardo ialah fi'il mudhari' mu'tal akhir marfu. Ya. Alamatu dhammatun muqaddarah. Dhamma yang ditakdirkan. Cuba takdirkan yardo. Macam mana bunyinya? Nak dengar? Yardo'u. Sebab alif, ya, bukan yardo'yu. Yardo'u. Itu yang ditakdirkan yardo'u. Tapi itu saya kata sebab dia mu'tal tak boleh dibariskan, ditakdirkan sahaja. Okey, yang tengah pula lan yardo, ya, fi'il mudhari' mu'tal akhir mansub. Mansub, ya, alamatu fathatun muqaddaratun. Pada ya pula dia tak boleh fathatun zahiratun. Yang atas dua-dua tu zahiratun. Yang akhir ni muqaddaratun, fathah yang ditakdirkan. Mana baris atas yang ditakdirkan? Soalannya yardo'a. Yardo'a. Baris atas. Yardo'a. Tapi ya, kerana dia mu'tal akhir ya, dia tak sebut fathatun zahiratun. Kalau zahiratun macam atas. Yad'uwa, wa tu zahir. Yahdiya, ya tu zahir. Ini yardo, tak ada. Jadi ditakdirkan sahaja. Beza ya. Antara mu'tal wa, mu'tal ya, mu'tal alif. Mu'tal alif bila fathah dia muqaddarah. Ya. Baik, yang akhir lam yardo. Biasalah. Lam yardo fi'il mudhari' mu'tal akhir majzum alamatu hasful akhir. Semuanya tiga-tiga ni baik waw, baik ya, baik alif, bila datang huruf jazam, dia kena buang huruf mu'tal tu. Jadilah bunyinya yardo tanpa ya, tanpa alif lagi. Yardo saja. Ya. Cuba i'rabkan yang akhir sekali. Tak dengar? Tak. Nanti. Yang daripada mula yardo tu. Yardo marfu tu. Yardo fi'il mudhari'. Lagi. Lan yardo. Yang akhir lam yardo. Hasful. Hasful akhir. Hasful akhir. Hasful akhir. Jadi inilah i'rab tentang tanda-tanda bagi fi'il yang mu'rab dan tanda-tandanya. Jadi kita nak kenal ada apa sini? 1, 2, 3, 4, 5. 1 disebut sahih akhir.
Yang kedua, af'alul khamsah. Ya, yang ketiga, mu'tal akhir waw. Ya, yang keempat, fi'il mudhari' mu'tal akhir ya. Yang akhir, fi'il mudhari' mu'tal akhir alif. Ya. Jadi kena ulang-ulangkan sendiri perubahan-perubahan ini. Sebab inilah dikatakan fi'il yang mu'rab. Ya, fi'il yang berubah. Ya. Apa yang kita pelajari nahwu ini, itulah kaitan kita belajar Al-Quran. Jadi Al-Quran itu penuh dengan pelajaran nahwu. Jadi bila adanya asas nahwu ini, maka kita dapat memahami Al-Quran lebih yakin lagi, jadi lebih teguh lagi. Apa sebab? Kita dapat memahami lagi hukum-hukum mengenai baris ini. Jadi sebab itu kadang kenapa berubah daripada yasrobu ke yasroba, jadi yasrob, yazhabani kadang hilang nun, yazhaba. Begitu juga yad'u, kadang yad'uwa, kadang yad'u tak ada waw. Yahdi, kadang yahdiya, kadang tak ada ya pula, yahdi saja. Begitu juga dengan yardo. Kadang yardo tanpa waw, tanpa alif. Jadi mu'tal ada berapa semuanya? Ada 3. Mu'tal dengan apa? Waw dengan waw. Alif. Itu maknanya fi'il mudhari' yang dikatakan mu'tal akhir. Tapi kalau dia mu'tal awal, itu tak ada mu'tal awal atau mu'tal tengah. Itu tidak dikira dalam segi hukum ini. Yang dikira di segi hukum ini ialah yang dia duduknya di akhir kalimah. Macam contoh yad'u, yahdi, yardo, itu duduknya di akhir kalimah. Okey, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan pelajaran nahwu hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.